Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Okay, so boleh dengar saya semua? Boleh. Boleh, Doktor. Boleh, Doktor. Okay, so hari ini kita akan buat lab yang ketiga lah. Okay, working with Modis L2 data. So sebelum saya start, saya ingat apa nama Naili iaitu dia ada bagi Google apa ya? Google Doc untuk mini project tu. Dan saya rasa ada 2 orang lagi yang belum letak nama lah. So satu adalah Afri Lim dan yang kedua adalah Nurul Husna. Sebab kalau saya tengok daripada Naili punya tu Google Doc tu, saya rasa dia ada 58 orang dan dia ada Nurul last kali tu grup 29 tu ada 3 orang. So saya ingat you kena combine seorang dia kena pergi kepada grup yang pertama lah dengan Nur Syafiqah binti Sabri. So Nurul Husna dia dengan Afri belum register ataupun belum letak nama dalam grup tu lah. So saya harap Husna dengan Afri you ni kena cepat you nak combine 2 orang tu ke, pair you dengan Afri dengan Husna ke, ataupun you nak cari grup lain. So you kena cepat lah sebab selepas semester break kita akan bincang mengenai you punya projek, dan mulai daripada sekarang pun you dah boleh carilah tajuk yang sesuai, dan nanti saya akan beri maklumat-maklumat penting yang you akan present lah, sebab dia akan ada small presentation lebih kurang 5 minit untuk setiap grup, berkaitan dengan tajuk, berkaitan dengan main objective, and then data, source of data, dia dan juga sedikit method lah. So dia akan present satu grup dia lebih kurang less than 5 minutes lah. So very simple proposal punya presentation. Dan kita akan bincang nantilah sama ada boleh buat ke tak boleh buat ke dan sebagainya. So daripada sekarang you boleh cari mana-mana artikel ke ataupun tajuk yang sesuai menggunakan data-data di Perairan Malaysia, dan dah boleh rancang lah apa benda yang buat data apa yang nak pakai dan sebagainya. Dan kita akan bincang kemudian lah sebelum kamu start mini project tu, dia akan ada sedikit you akan buat discussion dan kita akan bincang sama ada boleh buat ataupun tak boleh buat, sama ada dia melibatkan tempoh masa yang lama ke dan sebagainya. Dan juga apa analisis yang you nak buat, dan kalau you tak ada in term of technical punya part, apa bantuan yang you perlukan lah. So saya boleh prepare in term of R punya script lah. So instead kalau contoh katakan ISA Snap, dia mungkin ada analisis yang dia tak boleh dibuat dalam menggunakan ISA Snap, dan kita akan pakai R script. So that's why dia kena cepat and then kamu kena ni lah, dah start boleh cari topik yang sesuai. Very simple topik. Saya tak nak topik yang kompleks dan ambil masa. So topik yang you boleh siap analisis dalam masa sebulan sebagai contoh. Jangan lebih daripada tu. So untuk hari ni lab yang ketiga, so saya ingat lab yang kedua saya jaga dan saya harap tak ada masalah lah. Tak ada masalah.
Dan untuk yang ketiga adalah working with Modis L data. Okay, so kalau you tengok pada modul tu, kita ada part 1 projecting an image. Okay. Okay, sama ada kita pakai reprojection, okay, ataupun projection, ataupun kita pakai mosaicing. Okay, dia ada dua cara dalam IsaSnap. Okay. Dan yang kedua, investigate spectral behavior of different surfaces. Kita tengok in term of di reflected properties ataupun di output punya properties, okay? Macam mana kita nak view, dan sebagainya. Okay? And then part yang ketiga, kita ada learn how to bandmass function, okay? To use calculation using bandmass function in IsaSnap. So dalam part ni, okay, kita tahu bahawa untuk produk, untuk produk sebagai contoh chlorophyll, POC, particulate organic carbon dan sebagainya, okay, dia menggunakan algoritma yang dia dah test di lapangan, okay, dan dia akan apply, okay, kepada remote sense ataupun remote sensing reflectant values. Okay. So dalam part ni, okay, saya akan ajar dan kamu akan belajar bagaimana untuk nak buat calculation, okay, menggunakan bandmass function. Dan yang keempat adalah learn how to extract data. Macam mana kita nak extract data, kita buat comparison. Sebagai contoh, kalau you dah pergi ke field, okay, and then you nak compare, okay, sama ada produk yang dihasilkan, okay, oleh satellite Modis ni, okay, dia fit tak dengan in situ data. Okay. So untuk part 1, okay, part 1, dan untuk lab ni kita akan pakai Terra data. Okay, Terra data, okay, daripada yang lepas, okay, pada 14 Ogos 2015. Okay. So saya dah bagi dalam course punya website. Okay. Ada Terra data. Share. Okay. Okay, saya So kalau you view yang T 2015 226 okay, bermasuk 14 Ogos 2015, okay. So sebenarnya data untuk Modis ni you boleh view dalam bentuk RGB, okay. So kalau you highlight, okay, dia punya file, okay, file name tu you right click, okay, dia ada kat sini open RGB, okay. Open RGB, okay. So you boleh buka dalam bentuk RGB lah, red, green, blue. So kalau you nak view satu-satu, okay, kita buka pada band, okay. Seperti hari tu kita view chlorophyll, you double click and then okay, you akan view chlorophyll. Actually, okay, you juga boleh view data-data, especially data-data reflectant, okay, dalam RGB, red, green and blue composite image. Okay. Okay, ini kalau ada single data. Okay. So kalau you nak view RGB, okay, you highlight dekat dia punya file name and then okay, open RGB. So bila you open RGB, dia akan keluar select RGB image function, okay, ataupun image channel. Okay, so kat sini dia ada detect NASA Modis L2 automatic. So kalau you tengok kat sini dia red, okay, dia terus assign kepada RRS 667. 667 adalah red, okay, wavelength or red band. Green 531, blue, okay, 443. So apa yang dia, kalau you pilih, okay, berdasarkan kepada red, green and blue band, you assign setiap band tu kepada band yang asal. So dia akan bagi view, okay, dalam bentuk visible yang kita boleh nampak.
apa yang kita nampak. So kalau you klik OK, then dia akan bagi ini adalah data dalam visible, red, green and blue, yang kita boleh nampak daripada so kalau you view kat sini, kalau you ambil kepada gratikul ni, you nampak dia ada distortion, distortion in term of dia punya ni lah, dia punya line, projection line dia kalau you nampak kat sini. So yang ni dia tak kacau, dia tak kacau dia punya projection system, dia tak kacau, dia punya koordinat dia tak kacau, cuma dia distort saja, dia herut saja. So kita kena betulkan yang ini, dia punya distortion. So dia ada dua cara. Yang pertama kita pakai reprojection. Reprojection, kalau you buka kepada raster, dia ada di bawah geometric, dia ada reprojection. Dan method yang kedua kita boleh pakai mosaicing. Dia ada pro and con lah, kalau di antara kedua-dua function. So kalau you buka kepada reprojection, so dekat sini you boleh nampak dia punya ni lah, reprojection punya GUI dia. So dia ada source product. Source product adalah data, input data kita. Dan dia punya target product ini yang dia secara default lah, dia bagi nama. Sama ada you nak tukar nama dia ataupun you nak biar pun tak ada masalah. So dia bagi extension reprojected. So kamu boleh save dia sebagai BIM ataupun you boleh save dia sebagai netcdf4. So mana-mana pun tak ada masalah. You boleh save menggunakan kedua-dua format. So kalau saya biarkan sebagai BIM, so reprojection parameter dekat sini, kalau you tengok, dia menggunakan coordinate reference system CRS, kita masih guna WGS system 1984, geographic latitude longitude. Yang ini you tak perlu ubah apa-apa. You tak perlu ubah apa-apa. Dia punya output, setting, preserve, resolution, and then reproject type, point grade, no data value, kita set dia sebagai none, not a number. Resampling method pun you biar, nearest neighbor. So you boleh play bilinear dia akan ubah sikit dia punya data. So you belajar masa first year itu, kalau you pakai bilinear cubic, so dia punya value dia, ataupun pixel punya value dia akan ubah. So kita tak nak ubah dia punya pixel punya value, so kita pakai method biasa, nearest neighbor. So and then run. Kalau ada salah and then you close.
So kita buka RGB. Kat sini. So buat so RGB apa nama. So itu salah satu cara lah untuk nak buat reproject. Kalau kita tengok kat sini, okay. So kalau cover apa nama coverage daripada misalnya okay, lebih kecil, okay. Method yang kedua, okay, mozaicing ni bermaksud bahawa berbeza. Itu yang kita bahas. Boleh betulkan dia punya distortion. Okay. And then, okay, you yang lebih kecil, okay, ataupun cover ataupun boleh okay, 2-3 image lebih daripada different so, kalau contoh you ada katakan kawasan South China Sea and then you juga ada image katakan di kawasan apa nama Indian Ocean di sebelah Strait of Malacca, okay, and then you nak combine kan dia, you boleh pakai mosaic, okay. Dan you boleh tentukan juga, you boleh terus subset dia punya area lah. Okay. So kalau kita pakai kepada mosaicing, okay, so you klik kepada raster, dia ada geometric mosaicing, dia akan keluar IO parameter yang ini. Dan source product ini, okay, kalau you pakai single, okay, single source product, okay, you boleh add kat sini dan you okay, kena carilah you punya input. Okay, so kita akan pakai okay, input daripada Terra. So, okay, lab 3 T226. Okay, you double click, okay. And then, okay, yang bawah ni, okay, you boleh ni lah, okay. Nama, okay, untuk output, okay. So output mungkin, okay, saya ambil nama asal. Okay. Ini pun tukar lah, okay. Sebagai contoh kita letak, okay. So, dia ada duduk, dia lari kat sini. Okay, katakan lab yang ketiga. Okay, and then select
Okay, so dekat map projection definition, okay, so dekat sini you boleh define dia punya area. Okay, so okay, you boleh define dia punya area kecil ke besar ke, okay, ataupun kalau you ada apa nama dia punya boundary sendiri. Okay, so dekat sini sebagai contoh, okay, kita nak pakai, okay, sebagi dalam apa nama manual tu start daripada 99 west, okay, 99 west and then 113.13, okay, east and then north, okay, you set to 13, south you set to 0. Okay, so kalau kita tengok kat sini dia minta juga dia punya pixel size. Okay, memandangkan pixel size dalam unit, okay, degree, dia bukan dalam unit kilometer. So kita tahu bahawa modis dia tahu degree to kilometers in the degree, okay, equal kilometer equal degree. Okay, so kita ambil tak semua kawasan, kita nak cover, okay, and between so kita boleh so variable to process semua you boleh select dan kalau kamu tengok kat sini juga, bahawa okay, you boleh buat sebagai contoh katakan you nak tengok operation, okay, katakan 5-4 band you nak bagi kepada bagi variable, okay, dia akan bagi ke and then bagi and then variable kat sini kalau you tak nak
run. So saya harap kamu ada dengan kamu dia punya ni lah, dia punya apa nama modul tu, and then bila saya apa nama bagi apa ataupun buat demo, and then you boleh take note lah. Supaya nanti bila you repeat balik nanti, so you tutup. So ada apa-apa soalan tak sehingga setakat ni, mozaicing? Tiada. Tak ada, doktor. Tak ada. Hari ke berapa dah puasa? Ketujuh. Oh, ingat ya. Okay, so kalau kita tengok mozaicing so dekat sini, kalau you view, saya akan view RGB juga RGB yang kita dah mosaic, 647, and then kita klik OK. Sekarang ni kalau you tengok kat sini, and then so ini yang you set dia punya boundary ataupun you set dia punya coverage. So kalau you pakai reprojection, you tak boleh set dia punya coverage. So kalau kawasan dia besar sampai ke katakan di Indonesia, ataupun perairan sampai ke Johor, ke apa nama, ke Kalimantan dan sebagainya, so dia akan bagi the actual apa nama dia punya coverage lah. Tetapi kalau you pakai mozaicing, you boleh set dia punya coverage. Kita nak kawasan mana yang apa nama kita nak fokus. So ini adalah mozaicing. So kalau you tengok dia punya band kat sini, cuma satu yang disadvantage dia akan bagi banyak ni lah. Ini adalah count. Count dia, dia ada 1 and 0. So kalau kita tengok kat sini, ini 1 and 0. Actually apa nama count ni you boleh delete. Ni you boleh delete. So kalau kita tengok kat sini, kalau you save sebagai beam dmap, beam dmap, setiap band ni you boleh delete actually. So you right click and then delete. Dia akan delete. Ini sebenarnya data KD count ni dia akan count dia pixel lah. And then lepas tu you save. Dia ada kat sini save product sebagai contoh. So ni data ni sebenarnya kita tak pakai pun. Dia adalah dia bagi dia punya statistik saja. So itu adalah mosaic untuk single image. So kalau kita ada dua image, sebagai contoh, dua image. So you ambil mozaicing sama juga, mozaicing. Dan kita tengok parameter kat sini. So kita ada Tera 2015 226. 226 adalah 14 hari bulan Ogos 2015. Dan kalau kita nak add satu lagi data and kita nak combinekan dia, so kita akan pakai data untuk apa nama Aqua 15 Ogos 2015 sebab dia punya coverage dia dia adalah berbeza dengan pada 15 ataupun pada 14 hari bulan. So kalau you add, kita akan ambil KA 2015 270. Sekarang dia ada 2. Dan nama dia you kena ubah lah. Katakan saya letak AT. AT adalah Aquaterra 2015. Masih lagi A2. 2015 226 dash 227. 227. And then masih lagi saya ambil apa nama dalam format BIM-DMap. And then map projection. Sama ada kita nak apa nama ada kita punya boundary sendiri ataupun kita nak PR. So untuk apa nama
modul yang ni ataupun demo yang ni, okay, sebab kita nak tengok, okay, macam mana dia akan merge ataupun mosaic, okay, untuk kedua-dua part of image lah. Okay, so kita akan biarkan dia punya boundary. Okay. So variable, okay, pun sama. Okay, so kalau you nak add variable, okay, you boleh add kat sini. Okay, dia akan bagi kat bawah ni, dia akan bagi variable, and then kat sini you boleh buat calculation lah. Okay. You double click kat sini, you boleh buat calculation. Ataupun, okay, you boleh buat calculation di bawah yang ni. Add new processing condition. Okay. Add new processing condition. So, kalau contoh, saya highlight kepada KD. KD adalah beam attenuation coefficient at 490 nanometer. So, kalau you add kat sini and then, okay, you boleh add dia punya condition. Okay. Add condition bermaksud bahawa, okay, show band, katakan kita nak KD katakan, okay, lebih kecil atau sama dengan, okay, 0.05. Okay, ini klik, okay. Okay. So you set KD, okay, lebih kecil, okay, daripada 0.05. Kalau lebih besar, dia akan remove. Okay. Ini condition yang kita boleh letak lah. Okay. So kalau kita tak nak, kita remove je. Okay. Ataupun yang tadi tu kita remove. Okay. And then if everything is okay, and then, okay, nama dah okay apa semua. Okay. And then kita run. Siapa yang ada masalah komputer yang slow? Ada tak? Yang terpaksa menunggu lama, yang mungkin pakai komputer yang, yelah kalau komputer ni kalau you beli dia murah, so biasanya dia punya apa nama, prosesor dia pun yang tak begitu laju lah, that's normal lah. So ada sesiapa ada masalah dengan tu, komputer? Tak ada, laju Sebab Isa Snap ni dia pakai Java. Okay, Zahira kata setakat ni okey, lama nak run. Okay, Alia kata okay, dia biasanya, okay, dia bergantung kepada komputer lah. Okay. Biasanya notebook ni, okay, dia slow sikit sebab dia punya prosesor dia slow sikit. Okay. Dan juga dia punya apa nama, dia punya RAM dia biasanya kalau notebook biasanya dia punya RAM dia 4. RAM tinggi pun 8 lah kalau notebook yang baru. Okay. So kalau you nak tambah dia mahal kalau notebook punya RAM. That's why saya tak suka pakai notebook, saya suka pakai desktop. Walaupun notebook lebih mudah lah you nak bawa. Okay, so writing target product, okay, ini 16 gig pun dia masih lagi slow. So kalau kamu nak cepat, kamu boleh dekat variable punya apa nama selection tu, you jangan pilih semua lah. Okay. Mungkin you pilih RRS band sahaja. Okay. So KD and then dia punya product tu, you boleh apa nama, you boleh remove lah. Okay, so dia dah siap, and then you boleh, kat mana dia punya? Okay, don't show. Okay, then click okay, and then close. So kalau you tengok kat sini, okay, ini yang kita mosaic. So saya buka RGB. Okay, and then saya klik okay. So kalau you tengok kat sini, okay,
dia merangkumi, okay, yang tadi yang you punya data yang ni, sorry, so yang ni, okay, area yang ni. So kalau you buat mosaic untuk dua image berbeza, okay, dia akan buat apa nama, merge, okay, data untuk apa nama, kawasan yang lebih besar dah, merangkumi kedua-dua image, yeah, tersebut, yeah. So dia akan cover. Nampak ini adalah kawasan apa nama, Indian Ocean lah, yeah. Ini Sumatera, ini Indian Ocean, okay. Sebab kita punya image ataupun data untuk Aqua 2015 ni, kalau you tengok Aqua 2015, okay, dia cover area untuk kawasan, okay, ni, kawasan Indian Ocean. Okay, ini adalah Indian Ocean. So that's why, okay, kalau kita tengok kat sini, okay, dia akan merge ataupun dia akan mosaic, okay, kedua-dua image. Okay. So itu adalah mosaic, okay, reprojection and mosaicing. Okay. So the advantage of mosaicing, okay, so you can subset, okay, the area, okay, ataupun you boleh subset you punya study area lah, okay. Tapi kalau reprojection, okay, you cannot subset, okay, your study area. Okay, so sekarang ni kita dah buat apa nama, reprojection. So dia tak ada dah hero-hero, dia tak ada distortion and everything. So you boleh, okay, apa nama, produce map, okay. Dan sekarang ni, okay, part 2 tu, investigate reflectant with view spectrum, okay. Investigate reflectant with view spectrum. So, okay, in this tutorial, okay, we will use the projected image of T2015, okay. So 2015 yang ini yang projected, okay. So sekarang ni saya nak tutup semua dulu, okay. Saya nak tinggalkan yang reprojected sahaja, okay, T. So satu cara adalah you klik kepada dia punya file and then right click kat sini, dia ada close, okay, ada product, okay. So you close ada product, okay. Okay, saya tak save. Okay. Dia tak sepatutnya dia close ni. Mask. Okay, reprojected. Kat mana tadi reprojected? Oh, dia save. Oh, dia save yang kedua. Yang kedua. Okay, reprojected. 19 Sekat. Paste. So untuk part 2, okay. So view image in RGB, okay. So kita akan view image dalam RGB, okay. And then kita akan gunakan spectrum view, okay, untuk nak tengok, okay, dia punya, okay, spectral properties, okay. So untuk this part, okay, kita akan tengok dia punya spectral properties lah, okay, untuk apa nama, remote sensing reflector. So right click, okay, open RGB, okay, and then the RGB image cannot be created. Okay. So tadi saya delete dia daripada tu. Saya ubah dia punya pointer. Tu. Dia tak ada bawah. Okay, saya off dulu, saya buka balik.
Then open F3. So dia ada error so saya close dulu. Close all product. And then saya mask. Okay. Saya silap bawa dia punya apa nama, dia punya attribute file. Paste. Okay, ini balik. So yang ini sepatutnya di 2015. Cut. And then paste. Okay. So dia punya ancillary file dia apa nama tertinggal. Okay, so okay, RGB. Saya open RGB. Okay, sekarang ni RGB So yang ini data yang dah buat projection tadi. Okay. So so sekarang ni untuk spectral view buka lampu buka lampu ya. Okay, so dalam spectral view so kita akan tengok dia punya apa nama, dia punya reflector properties. Okay. So kalau you tengok kat sini, okay, warna purple ni dia lebih kepada clear water. So warna brown dekat sini and yellow ni, this one is a turbid water. Especially ini dekat ni dekat Vietnam Yang ini adalah Vietnam ataupun kat sini adalah Mekong River lah. Okay. This one adalah outwelling area along the southern coast of Vietnam. Okay. So sekarang ni kita akan pakai pin. Kalau you tengok kat sini, dia ada pin lah. Okay. This one pin placing tool kat atas ni. Sekarang ni kita akan tengok dia punya reflectant, reflectant punya properties at different water types. Kalau you zoom kat sini, kita zoom kat sini, kita akan nampak ini adalah different water type. Kita tahu ini adalah very turbid water, ini adalah less turbid, ini adalah clear water. Kat sini pun kita dah tahu. Ini adalah air yang keruh lah. Dan dekat kawasan apa nama offshore water ni dia lebih clear. So sekarang ni kalau kita pakai pin placing tool yang ini, so you cuba letak apa nama dia punya pin lah, untuk nak represent different water type. So kita ada pin tu, so you boleh letak sehingga katakan apa nama, sehingga ke kawasan clear water. So yang warna grey ni adalah none dia adalah apa nama non-pixel punya data lah. Dia tak ada data. So you jangan letak di atas apa nama non-pixel punya data. Katakan kita buat sampai sini 11. So kita ada 11 pin kat sini. And then sekarang ni kita nak view kita nak view data di atas ataupun pada setiap pin. So dekat bawah ni kalau you check kat sini dia ada pin manager. Ini adalah pin manager. So kalau you klik pin manager, so you boleh nampak kat sini dia ada pin 1, pin 2 dan sebagainya. So dekat sini dia ada X and Y, ini adalah pixel punya koordinat dan kita ada longitude, latitude, projection punya koordinat ataupun map punya koordinat. Dia ada color, color ni you boleh ubah actually. Katakan you nak warna merah, dia akan bagi warna merah lah. Katakan biru and then so kuning dan sebagainya.
So untuk nak view, okay, apa nama, data ataupun information, okay, dekat setiap pin ni. So di sebelah kanan ni, kalau you boleh nampak, dia ada dekat sini filter pixel data. So kalau you klik dekat filter pixel data, dia akan keluar available bands and tie point grids. Okay. So sebagai contoh, kalau dekat sini katakan kita cuma nak, okay, apa nama, data-data untuk reflectance sahaja. Okay, so kita akan check data-data untuk reflectance daripada 412 sehingga ke 678. Okay. Ataupun kalau you nak data, sebagai contoh data chlorophyll, okay, data untuk IPA, okay, data untuk peak ataupun POC, okay, you boleh check. Okay. Tapi untuk di tutorial kita akan ambil data untuk reflectance saja. And then kita klik OK. So sekarang ni kalau you tengok kat sini, okay, dia akan bagi, okay, data untuk setiap, okay, pin ataupun location, okay, berdasarkan kita you punya pin. Okay. So data-data ni actually you boleh, okay, download, okay, ke dalam apa nama Excel file. Okay. So dekat sini boleh nampak kat sini export selected data, okay, to flat text file. Okay. Itu kemudian you boleh view apa nama, view as a dalam Excel. Dan kat sini juga dia ada import all pin from XML or text file, ataupun you boleh save you punya data. Okay. Kalau you nak save, you boleh save, you boleh export. Okay. So kalau you nak apa nama, save sebagai text file, you boleh save sebagai text file. Okay. So yang ini kita save sebagai text file. Okey, lab 3 katakan apa nama, ini adalah data pin, data, okay, score pin, and then I save. Okay. So sekarang ni kalau you buka Excel, so kalau you buka Excel, and then you buka balik apa nama, data tadi. Okay, data, lab 3, and then all file. Kat sini dia ada data pin. Okay. So next, and then finish. Okay, ini adalah data-data dia. You boleh nampak Ini adalah data untuk setiap pin. Kita ada pin 1, 2 sampai 11 dan kita extract, okay, reflectance saja. So dia start pada 412 hingga 678. So kalau you tengok dekat sini, okay, so you boleh check, okay, dia punya properties, okay, you boleh check juga dia punya shape dia. Okay, untuk setiap reflectance band. Okay, dia punya perubahan dia, okay, berdasarkan kepada, okay, water types ataupun jenis air. Okay, itu yang you boleh buat. Okay. Dan yang kedua juga, you boleh tengok juga, okay, view juga sebagai apa nama, as a spectrum view. Okay, so kalau you pergi kepada spectrum view dekat bawah ni, dekat ni yang macam apa nama, ini adalah spectrum view. Spectrum view. So dalam untuk spectrum view, okay, di sini, okay, so dekat sini kalau di sebelah kanan ni dia ada show spectra for all pins. Okay, so you kalau klik di sini, okay, for all pins, dan dekat sini juga dia ada filter dia, okay, so you uncheck KD dengan AOT ni, okay, kita cuma nak RRS saja, and then you klik OK. Okay. So kalau you tengok dekat sini,
saya yang dia punya graf ni, you boleh ni lah, you boleh apa nama, ubah dia punya range dia. Sebagai contoh, range dia dekat sini daripada 390 nanometer. So kalau you tengok kat sini dia sampai 700 saja, sampai 700. Sebab kita nak dia fit And then range axis pun sama. Range axis daripada 0 sehingga 0.015. Ni you klik OK. So dia tak apa ni properties, plot, range axis, range mungkin 0.2. And then OK. So sekarang ni kalau kamu tengok di sini, OK, kalau you letak you cursor pada setiap pin tu, dia akan tunjukkan dia akan tunjukkan dia punya reflector punya properties daripada 412 sehingga kepada 678. You gerak mana-mana kat sini, dia akan tunjukkan dia punya properties. Dan color yang ni dia refer kepada color yang you bagi kat sini. Ini warna merah bermaksud bahawa dekat pin nombor 1. Warna biru ataupun warna kuning ni pin yang kuning. Dan sekarang ni kalau you tengok di sini, berdasarkan kepada dia punya shape dekat sini, dia ada berapa jenis ataupun water types ataupun jenis air. Berapa jenis air yang you boleh nampak kat sini? Lima. 4 kot doktor. 4 kod. Okey, berapa jenis air kat sini you boleh nampak? Okey, dia berdasarkan kepada dia punya shape. Dia bukan berdasarkan kepada dia punya magnitude, but based on its shape. Berapa jenis air? Dia ada 1, you nampak kat sini. Ini 1. You nampak dia punya shape yang sama. Dan ini adalah yang kedua. Walaupun dia punya magnitude dia, ada yang tinggi, ada rendah. Magnitude ni dia bergantung kepada the concentration of particle dalam air, tetapi dia still bagi terbit ataupun very terbit lah. So dia ada nombor 2, shape yang sama. Shape yang sama bermaksud bahawa dia peak dekat dengan green wavelength. Dan dia dia ada low at blue wavelength. Kalau you tengok kat sini dia peak dekat dengan blue wavelength. Blue and wavelength, dekat green dia lebih rendah. So dia ada 1, dia ada 2, and then satu lagi dia ada yang ketiga kat sini. So dia ada 3, 1, and then ini nombor 2, ini nombor 3. Dia ada 3 types or 3 different types of water. 3 different type of water. So daripada situ so dan sebagai contoh, kalau you dah ada yang tadi you save dia sebagai pin number ataupun pin ataupun dalam bentuk text dan kalau you ada text file, actually you boleh create dia punya pin. You boleh create dia punya pin. So sebagai contoh dekat sini katakan kita tak nak dia punya pin ni. So kalau you tak nak dia punya pin ni, you boleh delete je. So kat sini you ambil selection tool, you highlight semua and then you delete. Dia slow sikit
Saya ingat dia hang. Is too slow. Okay, saya ingat saya off dulu task manager. Snap. Dia tak besar sangat. 1.5. Very high. Cisco Webpack very high. And then saya okay, and task. Kita boleh stop dulu sekejap sini tak? Boleh Boleh. Dato'. Air nak hujan, saya nak Boleh, tutup boleh. tingkat kereta saya. Boleh So, doktor. boleh So, saya ingat kita ni berapa minit you nak stop? Ni 10 minit macam tu. Boleh. Sebab lift pun rosak, so terpaksa pakai tangga. Boleh doktor. Nak reboot sini So, saya kena ni sekejap saya stop. Port kat sini, you ambil text file and then kita masukkan balik data pin tadi. So, dia akan keluar lah. Kita you punya data pin kat sini. Data pin. So, dekat pin manager ni and then you boleh ambil balik you punya filter tadi. So, katakan you nak profil A, PIC, POC and then you click OK. So, dia akan bagi dia punya profil value. Dia akan bagi PIC and POC punya value. Untuk setiap data. Itu adalah pin tools. So you boleh view, dan juga you boleh ambil dia punya spectrum view lah. Spectrum view, macam tadi. So you ambil spectrum view and then you klik kepada yang ini, dia ada pin ni. Di sebelah kanan tu show spectra for all pins. And then you pergi kepada filter, katakan you nak RI saja. And then you click OK. Dan dekat sini you boleh ubah dia punya dia punya range. You ambil properties, plot, katakan you nak ubah dia punya Y punya range, you ambil range axis, range, katakan 0.02, dia punya maximum, and then dia punya X axis pun sama, properties, you pergi pada plot, and then range, katakan daripada 390 sehingga 700. Klik OK. Dan yang ini actually, you boleh save lah. You boleh export spectra to text file kalau di sebelah kanan ni, ataupun you boleh save. Right click, save as, save as picture punya image. Spectrum view. So part 3 part 3 image processing using bandmask. Using bandmask. Kalau you tengok kepada raster ni dia ada bandmask. Kalau you nak buat operation, operation sebagai contoh you nak tengok, katakan you nak calculate, ataupun you nak derive ocean color products, using katakan reflectant, ataupun you nak tengok the relationship between light, katakan, and particle in the water column. So you boleh buat calculation using the bandmask. So sama ada you pergi pada raster bandmask, you nampak kat sini, ataupun kalau you right click dekat dengan file name ni, dia ada juga bandmask kat sini. So bila you buat bandmask kat sini, automatic dia akan masukkan you punya output dalam band lah, dalam band.
So part A tu dia ada arithmetic band function. With this function you will be able to calculate the difference or average between two images and do a general summation, okay, of two or more images on a pixel basis. So dia akan buat calculation, okay, on a pixel, okay, basis, pixel by pixel basis, okay. So untuk tutorial ni kita akan buat apa nama di we will calculate the average, okay, between chlorophyll A and chlorophyll OCX. Okay, chlorophyll A, okay, dia menggunakan, okay, algoritma yang berbeza dengan chlorophyll OCX. Okay, so chlorophyll A, okay, underscore A ni biasanya dia digunakan untuk kawasan yang is a very oligotrophic, okay, very low chlorophyll concentration. Okay, so chlorophyll OCX biasanya kawasan yang, okay, oligotrophic and eutrophic, okay, condition. Okay. So kalau kita nak combine di antara chlorophyll A ataupun you nak cari average chlorophyll A and chlorophyll OCX, okay, so you right click ke atas ni, dia ada band mass, okay. So dia akan keluar macam ini, band mass. And then, okay, dekat atas ni dia ada name dia, okay, so you boleh bagi nama. Kalau contoh, okay, kita nak katakan kita nak SSCS, okay, kita nak buat average, chlorophyll katakan, okay. And then virtual save expression only, don't store data. Ini you uncheck. Kalau you check yang ni, okay, dia tak akan save, dia akan store as a memory. Selepas you create dia punya file and then you kena save dia, you kena save, tetapi kalau you nak terus direct save dia as a file, okay, you uncheck virtual, okay, save expression ini, okay. And then replace ni, you biarkan dia sebagai none, not a number, none, okay. Dan sekarang ni you pergi kepada edit expression. Bila you buka edit expression, okay, dia akan keluar, okay, kat sini, okay, dia punya expression dia, okay. So dekat sini you nampak kat sini dia ada ni plus, minus, okay, ini times, okay, ini you division, okay, dan dia ada constant dia, pi, z dan sebagainya. Kalau dalam you punya apa nama equation dia, katakan complex equation, you memerlukan dia punya constant. Dia ada operator dekat sini, if then function, okay, and or, okay, equal, not equal dan sebagainya. Dan dia juga ada function kat sini, dia ada absolute, okay, a cos, okay, a sin, okay, a arctangent, okay, average, distance, okay, dia ada power, phase dan sebagainya, okay. So kalau you buat a very simple calculation, kalau nak setakat apa nama dia punya average, okay, so kita boleh buat apa nama guna simple plus minus punya apa nama sign lah, okay. So sekarang ni kalau kita tengok kat sini, okay, dia ada show mask, okay, and then show band, okay. So kalau you tak nak dia serabut, dia ada mask dan sebagainya kat sini, and then you uncheck dia supaya dia tunjukkan dia punya band saja. So sekarang ni kita nak buat apa nama, nak cari main value untuk chlorophyll A and chlorophyll OCX, okay. So sekarang ni, okay, formula dia chlorophyll A, you double click kat sini chlorophyll A and then plus, okay, chlorophyll OCX, okay. So you buat bracket and then bahagi dengan 2, bahagi 2, okay. So bila you buat operation yang ini, so make sure dekat bawah ni dia tulis OK, no errors, okay. So kalau, okay, dia ada errors, okay, sebagai contoh macam ni, ditambah tak lengkap dan sebagainya, dia kat bawah ni dia akan ada error lah, term expected dan sebagainya, okay. So make sure dia warna hijau, OK, no errors. And then you click OK. So kalau you ada dia punya equation yang very complex, yang you tak perlu lagi you nak tulis apa nama, you nak tulis mula, you boleh save dia punya expression. Kat sini dia ada save. Meaning that dia akan save dia punya formula. Okay. So you akan save kat sini, dia tulis sini my expression. Okay, katakan you nak save dia sebagai
apa nama, average. Okay, so walaupun dia simple, katakan nanti kalau you ada equation yang very complex, apa nama, equation, you tak nak lagi nak repeat 2-3 kali nak tulis dan sebagainya, so you boleh savekan dia. Okay, so sebagai contoh kita save dia punya equation, data 3 katakan, okay, average ABG, okay, underscore chlorophyll, average chlorophyll. Ini save. So selepas expression, okay, you tengok expression, everything is okay, dia tak ada masalah, okay, and then you click okay saja. Bila you click okay automatic, okay, automatic dia akan buat, okay, kat bawah ni you nampak kat sini, okay, so dia akan view, okay, dia punya ni lah, okay. So this one is a pin ni dia sebab slow, dia actually dia buang dia buat. Okay, so yang ni adalah average, okay, yang you dah buat, and then kita tukar dia punya apa nama, dia punya color, okay, so yang dia chlorophyll, range from far dan log 10, okay. Dan kalau you buka OCX tadi, okay, yang ni you buka, yang ni you buka, okay, tujuan apa? Tujuan kita nak tengok dia punya comparison lah, okay. So kalau you ambil pixel info, and then dekat sini you boleh nampak lah, okay. RRS 667, so we don't want this. Okay, so dekat dengan pixel info tu dia ada chlorophyll A, chlorophyll OCX dan juga, okay, the average tu. So you boleh nampak dia punya perbezaan, okay, di antara ketiga-tiga data, okay. So yang tu adalah band operation, okay, ataupun band mass operation. It's a very simple operation, okay. So you boleh, okay, so open chlorophyll A, OCX, average chlorophyll and view their value different using pixel info, mouse mouse over display image. You can use, okay, style vertically, okay. Ini you boleh gunakan Windows, style dan sebagainya untuk nak view setiap satu, okay. And then identify the differences in values between both chlorophyll products, which area shows the largest and smallest difference, okay. So itu adalah simple band ratio. So ada apa-apa soalan tak? Ada apa-apa soalan? Tak ada doktor. Tak ada So this one is very simple. Okay, yang kedua, compute a simple band ratio, okay, for chlorophyll. Okay, dekat page 5 tu saya bagi apa nama, the equation ataupun the algorithm, okay, to derive chlorophyll. This one is based on global punya algorithm lah, okay. Kalau you tengok kat situ, dia menggunakan apa yang kita panggil sebagai fourth order polynomial model, okay. Apa maksud fourth order? Kalau you tengok kat situ, dia punya apa nama, kuasa dia sampai 4, fourth, okay. So the first one tu 10 kuasa 0.02081, okay, that value is a coefficient. Kita panggil sebagai A0 coefficient. Negative 1.538 is a A1 coefficient. Negative 0.01, negative 0.0615 is a A2 coefficient, okay, and negative 0.13 is a A3 coefficient, and lastly 0.2318 is a A4, okay, coefficient. Okay, so dia ada 5 coefficient starting from A0, okay, until A4. Okay, so sebab dia pakai fourth order polynomial. Okay, so untuk kalau you tengok juga daripada dia punya apa nama equation, saya ingat saya tunjuk. Okay, dalam apa nama modul yang saya bagi. Okay, this one chlorophyll sangat 10 kuasa 0.021,
and then dia kali dengan Y. Y adalah okay, maximum okay, band ratio, okay, maximum band ratio between RRS 443 okay, and 457 and 488 and 457. Okay. So bila you dapat macam ini, yang pertama sekali kita kena calculate nilai Y. Okay. So you have to calculate okay, the maximum band ratio for Y. Okay. So dah dapat maximum band ratio for Y, and then okay, and then we apply this equation okay, on the maximum band ratio. Okay. So the first step is to compute Y value or maximum band ratio. So dekat sini, okay, sama juga macam tadi, okay, you right click kat atas ni, and then, okay, band mass, and then name dia adalah okay, MBR, maximum band ratio. Okay, you uncheck visual save ni, and then edit expression. Okay, so edit expression kat situ, okay, so sama ada you, apa nama, type balik satu persatu. Okay, kalau malas, saya dah bagi kat sini. Okay, you copy je. Okay, copy and then paste, Control V. Okay, maximum log 10 RRS 443, yang ini RRS 43 bagi 547, and maximum and log 10 448 RRS, okay, 547. Okay, so yang ini nampak kat sini dia tak ada error, okay, no errors. And then kalau you nak save, you boleh save. Katakan kita save sebagai MBR. Okay, MBR. Okay, save. Katakan dia ada error dan sebagainya. Okay, so kalau you save, satu you tak perlu lagi nak type, nak copy paste. Okay, sebagai contoh. Okay, kalau ada error, band mass kat sini. Okay, MBR. Okay, uncheck. Dekat sini dia ada load kat sini. Kita boleh load je. Load yang tadi MBR. Mana dia? Okay, MBR. And then kalau you check balik dia expression, okay, dia ada kat sini. Automatic dia akan masuk ni lah. Okay. So you tak perlu nak type, you nak copy paste dan sebagainya lagi. Okay. MBR. Okay, so you nampak kat sini everything is okay. Okay, so you dah uncheck dia punya visual. Okay. And then click OK. Click OK. Okay, so sekarang ni kat bawah ni, you nampak MBR. Ini adalah maximum band ratio. Unit dia okay, adalah dalam okay, steradian. Unit dia dalam steradian. Ataupun dia tak ada unit sebab dia ratio. Dia tak ada unit. Okay. So nampak kat sini dia punya value 0.43 dan sebagainya. Okay, and then you boleh letak, masukkan dia punya apa nama, dia punya color untuk setiap band. Okay. So you nampak kat sini, okay, dia punya maximum band ratio, okay, dia punya ratio is very high at along the coastal area, okay, and low, okay, in the open water. Okay. So bila dah dapat dia punya maximum band ratio, okay, sekarang ni kita nak calculate, okay, bahagian 3 tu to compute porosity concentration. So kita ada SES CHL ni. So yang ni saya delete dulu So actually yang ni you boleh delete Yang mana yang tak nak tu, band yang you create tu you boleh delete. And then delete. Yes. Okay. Sebab dia dalam format beam DMAP, okay, you boleh right click and then save je, save product. Okay. So kalau you save sebagai MC, you kena export. File export. Setiap kali you buat apa nama, ada buat tambahan, okay, ataupun you improve, okay, ataupun you buat you edit the file, you have to export, okay, if you use NC format. Okay, so kita nak calculate porosity concentration, you right click and then band mass, okay. So katakan, okay,
formula ni adalah untuk Southern South China Sea. So SSCS, okay, CHL, chlorophyll, and then uncheck this one, and then edit expression. Okay, edit expression, dan sekarang ni dalam expression tu dia ada MBR. So saya uncheck show mask Okay, you nampak kat sini dia ada maximum band ratio. So daripada formula tadi log ataupun 10 kuasa 0.28 dan sebagainya. Daripada that formula, saya dah bagi kat situ kalau 10 kuasa kita panggil sebagai exponent, exponent, power function, dan sebagainya. So you boleh buat ataupun type ataupun you boleh copy je daripada apa yang saya dah buat, band expression ni. So saya harap you boleh faham lah dia punya formula kat situ. Just copy. And then paste, Control V. So dekat sini dia ada exponent 10, 10 kuasa, 0.0281. Tolak, ini adalah A0 yang tadi kalau kita nampak tadi 0.0281, dia punya A0 dia ada positif, tolak dengan negatif 1.538, power function MBR1, kuasa 1, MBR2, kuasa 2, MBR3, kuasa 3 dan sebagainya. And then klik OK, and then you boleh save dia. Kalau you nak save, katakan kita save sebagai SSCS, chlorophyll. Formula untuk chlorophyll. And then everything is okay, and then you click OK. Dan sekarang ni dia akan view, and then kita akan tengok dia punya ni, masukkan dia punya color, range from 5, log 10. So kalau you pergi kepada pixel info tadi, MBR, saya close dulu. Pixel info, chlorophyll A, chlorophyll O, CX. Chlorophyll A, chlorophyll O, CX adalah global algorithm. So formula yang kita pakai adalah untuk South China Sea. So boleh nampaklah perbezaan. Perbezaan ni tak banyak. Dekat coastal lebih kurang, kalau OCX 2.93, kalau local punya algorithm dia 0.291. Tetapi kalau kita pergi kepada kawasan yang concentration dia lebih tinggi, katakan di kawasan Mekong ni, kalau global algorithm dia bagi 4 mg 4.6, tapi kalau local algorithm dia cuma 1.75. Nampak kat sini. So perbezaan dia tak banyak untuk clear water. Clear water berbeza sedikit, tapi untuk kawasan terbit water dia akan bagi different readings. So nampak kat sini. Dia 1.19 untuk global punya measurement ataupun global punya algorithm, tapi kalau kita pakai local punya algorithm, is about 0.x. So ada beberapa soalan tak untuk band math calculation? Sebab last kali dia ada task yang you guna. So ada apa-apa soalan? Kivita, Amirah, Anisha, Azizul, Shankar. Doktor, Ya, Shankar. nak tanya kenapa kena tekan range from file Range from file. dekat basic color tu? Ni. Okay. So color dia ni, kalau dia pakai CWIF, color dia ni, dia set untuk sehingga 60 mg per meter cube. Kalau range from data, kalau data you katakan 30, dia punya maksimum adalah katakan 30 mg saja. So bila you pakai range from data tu, so dia tak sama. Bila you buat comparison, katakan you ada 2-3 data untuk different season. Dan dia punya maximum range dia berbeza. Katakan during southwest monsoon, katakan 0 sehingga 5 mg saja. Tapi during northeast monsoon, katakan dia sehingga 20-30 mg. So that's why saya pakai range. Range from file ni bermaksud bahawa
dia range yang digunakan oleh di color RAM. Kalau color RAM ni dia pakai range sehingga 60 mg, so dia akan nampak kat bawah ni dia sehingga 60 mg lah. So bila you buat comparison, dia menggunakan range yang sama. Kalau you pakai range from data kat sini, dia sehingga 0 hingga 3.53 sahaja. So kalau you ada data lain yang range dia berbeza, so dia akan bagi color yang berbeza. That's why kita nak set supaya dia punya color tu sama. Untuk data-data yang kita akan pakai lah. That's why kita pakai range from file. Range from file 60 dia reflect kepada dia punya color RAM. Color RAM dia katakan 0 hingga 0.00 hingga 0.05 dia pakai katakan purple. So dia akan follow that color range lah. So ada apa-apa lagi soalan? Lim Xia Wei. Lim, Yes, Lim ada nak cakap ke? ada. Tak ada ke ada? Ada. Okey. So ada apa-apa soalan? No. Tadi saya tanya ada apa-apa nak cakap ke? You kata ada. Ataupun you beritahu yang you ada. Saya orang ada. Oh, okey. Saya ingatkan sebab saya tanya ada soalan tak? Anisha? Azizul? Ya, doktor. Ada apa yang tak faham ke apa ke? Sekarang tak ada lagi. Sekat ni tak ada. Sebab you dengar je kan? Betul. Okay, so part 4, data extraction. Data extraction. So saya bagi dalam dalam MyElearn tu dia ada data in situ chlorophyll August 2019. That one is a in situ data. This one is a real data. So saya pin ni sekejap nak buang pin dia sebenarnya boleh delete, tapi bila kita delete dia akan hang. Okay, so you nak delete dia, sebenarnya dia boleh pakai ni je. You highlight delete, tapi dia hang. Tapi salah satu cara lagi, you buka balik kepada pin manager, and then you highlight and then ambil pin ni lah, remove, selected pin. So kalau you remove pakai selection tool ni, dia lambat sikit, dia akan ada dia hang. Okay, so untuk part 4 data extraction, a common analysis to test the performance of new algorithm or model is by comparing the satellite image with EC2 data. Sebagai contoh, kalau you katakan you develop ataupun you nak test, katakan ada orang buat new model ke, bukan saja untuk satellite oceanography, kalau contohnya kalau you buat model dalam ocean current, you nak tengok dia punya circulation, so orang akan tanya, how well, ataupun how accurate is your model, or how accurate is your prediction. So you kena compare, you kena compare data derived from the model and data collected on the ground. So begitu juga dalam satellite oceanography, orang akan tanya, bila you produce map dan sebagainya, orang akan tanya, berapa accuracy of your product, berapa accuracy of your product. So untuk nak tahu dia punya accuracy, so we make a comparison between the prediction model and in situ data. So dekat sini kita boleh check dia punya model, dan kita boleh attach dia as a vector file. Untuk nak attach dia ataupun jadikan dia sebagai vector file, make sure you punya text file tu dia kena ada X,
dia kena ada Y value. Okay. Apa dia X dan Y value? X adalah longitude, Y adalah latitude. Okay. Dan juga dia ada Z value lah. Okay. Z value adalah punya produk. Okay. Sama ada dia water depth ke, sama ada dia of concentration dan sebagainya. Okay. So untuk you nak export dia sebagai vektor, okay, kalau you tengok kat sini dia ada vektor, dia ada export. Okay. So kalau you tengok kat sini, okay, ini adalah import, ini adalah export. So kita akan import vektor daripada CSV. Okay. Okay, vektor, okay, import, okay, kita akan import daripada CSV. Okay, so saya dah bagi apa nama data untuk profil Ogos 2019. Okay. Dan 4,100. 3. Okay, di situ profil Ogos ni, and then you open. Okay, dia akan keluar import CSV data. Okay, use target. Okay, so kita akan pakai WGS lah. 84 DD adalah decimal. Okay, so dia tak ada minute second, dia cuma ada point untuk dalam bentuk DD, decimal. Okay, and then you click OK, and then dia akan keluar kat sini. Okay, Snap can interpret the imported point data in various way. Please select. Okay, leave imported data unchanged. Okay, bermaksud bahawa dia dalam bentuk point, setiap satu point. Okay, interpret each point as vertex. Dia akan buat dalam bentuk line ataupun polygon. So ini dia bukan data polygon ataupun bukan data line. Dia adalah data point. Okay, interpret each point as a track point. Okay, so kita akan biarkan dia. Okay, so kita akan ambil this option leave imported data unchanged, and then you click OK. Dan sekarang ni kalau you tengok kat bawah ni, dia dah ada you highlight kat sini. Okay, dia warna putih, warna white, and then in apa nama cross punya simbol lah. Okay, so actually yang ini, yang ini you boleh apa nama edit dia. So kalau you pergi kepada layer manager, you pergi pada layer manager kat tepi ni, kalau tak ada you boleh buka view, tools bar, and then you check layer manager. You pergi pada layer manager, and then you highlight kat situ in situ chlorophyll ni. Okay, and then you ambil edit kat sini. Edit. Okay, so dia di bawah layer manager ni, dia ada stroke dia. Okay, sekarang ni dia warna putih, and then you boleh ubah dia. Katakan kita nak warna merah, automatik dia ubah. And then ni simbol pun you boleh ubah, you nak plus ke, star ke dan sebagainya. Okay, so you nampak kat sini. Okay, and then dia punya apa nama stroke, wave dan sebagainya you boleh ubah. You nak dia besar ke, okay, dan sebagainya. Ini color ni you boleh ubah. You pergi kepada layer manager, and then dekat dengan apa nama, dekat dengan stroke ni, and then ubah color lain. So ataupun you nak letak circle, fill value, fill kat situ, mungkin you nak ubah color biru dan sebagainya, boleh ubah. Ini Kuala Terengganu, ini Kuala Terengganu, ini Bidong, ini adalah data, real data yang kita buat apa nama, kita sampel pada tahun 2019. Okay, so so kita boleh create profile plot kat bahagian 4 tu, create a profile plot. Ini adalah profile plot. Sebab kita nak tengok comparison di antara apa nama derived and in situ data. So you click. Ya, dia masuk sebelah screen. So dia akan masuk profile plot.
And then dekat bawah ni dia ada, kita akan check use correlative data. Okay. So point dia adalah in situ chlorophyll August, data field dia adalah chlorophyll. Okay. So sekarang ni you nampak macam ni Ini adalah di sepanjang plot yang kita buat. Okay. Pass in pixel, bermaksud pada yang ni lah, pass in pixel ni lah. Okay. Dan ini adalah point-point dia. So kalau kita tengok kat situ, okay, dia punya in situ yang betul point Yang ni kalau kita tengok kat sini, ini yang okay, ini adalah dua, dua yang dia adalah tak ada data lah. Dan kat sini dia punya line dia terputus, dia tak ada data. So kalau you tengok kat sini dia tak banyak pun dia lari, dia berubah. So daripada algoritma yang kita buat, kalau you nampak kat sini perubahan dia, dia di antara 0.45 47 dekat sini you dapat 0.40. 42 perbezaan dia adalah 0.05. It's a very small. Kat sini kalau you tengok kat sini, yang you pergi in situ punya data 0.54. So kalau satellite punya data yang you pakai ni, dia adalah 0.53. Begitu juga kat sini kalau in situ data 0.35. Bila you buat model, dia bagi 0.30. The difference is about 0.05 milligram per meter cube. So dia tak ada beza banyak sangat. So bermaksud bahawa you punya model is very ataupun quite accurate. Accurate. And then you boleh compare juga menggunakan kita panggil sebagai correlative. So yang ni you boleh save file, save as a image file lah. Boleh save. Dan dia punya ni pun properties, and then dia punya title pun you boleh ubah lah. Kat sini nampak profile plot for SXS, ini pun you boleh ubah. Katakan you letak kat sini in situ versus satellite CHL. Nampak kat situ, you boleh ubah. And then you boleh save as sebagai picture punya format. Dalam picture punya format. Okay, so correlative tool pun sama juga. Kat sini adalah correlative tool. Dia selalu buka kat screen yang main screen. Saya pasal tadi. Okay, yang ini pun sama. Okay, you ambil kat sini point data source in situ chlorophyll, and then chlorophyll. So kadang-kadang kalau you letak katakan dekat vektor, dia tak akan bagi yang ni. Kadang-kadang ada student dia confuse. So kalau you letak, you highlight vektor, you tekan correlative plot, dia tak akan bagi. Nampak? Dia tak bagi. So you kena tekan dekat band ni. Make sure you highlight band. You highlight band and then you klik kepada dia punya data tu. Kalau you letak kat vektor ni, nampak? Dia akan lari. Dia tak ada. Kena highlight kat band and then you kena klik balik dekat image yang you buka. Okay, so ini correlative plot. So dekat sini, you nampak kat sini dia ini adalah yang kita predict. Y yang kita predict, dan X adalah in situ. So data dia tak lari mana, so you boleh tengok you boleh edit dia punya properties dia, plot, title dan sebagainya. Dan juga you boleh satu lagi, save chart.
you boleh print chart, okay, and then you boleh zoom, okay, dan you boleh letak dekat sini, ya, dia actually you boleh letak dia punya equation dekat sini. Use ROI. Show, okay, kat bawah ni kat bawah sekali ni dia ada show regression line. Okay, you boleh tengok dia punya regression line. So regression line dengan y sama 1.18. So dia punya slope dia, okay, is nearly 1, okay. Is good, nearly 1, and then dia punya intercept dia adalah 0. Okay, that's mean dia accurate lah. Okay. Kalau dia punya slope, okay, dia hampir di 1, dan juga dia punya intercept dia hampir kosong, okay, that means very good. Okay, R square is 0.75. Okay. Okay, so yang itu so you boleh tengok dia punya correlative plot, you boleh tengok apa nama dia punya profile plot, okay, dan satu lagi actually you boleh apa nama you boleh extract data-data dekat point tu, and then you boleh buat analisis dalam Excel lah secara manual. Okay. So kalau you right click dia ada, okay, export transet, okay, ataupun export, okay, mask, okay, pixel, okay, export mask pixel, okay, dekat bawah tu, okay, dia ada in situ chlorophyll. Okay. So you boleh export sebagai mask pixel, okay, dan dia akan bagi point dekat apa nama ataupun bagi data dekat setiap you punya point. Okay. Ataupun you boleh, okay, export transet pixel. Ya, you punya transet. Okay, so saya highlight. Okay, so kalau you nak pakai transet, export transet, you kena ambil selection tool and then you kena highlight you punya point. And then right click. Export transet. Ya. Okay, raster. Okay. Export transet pixel. Sepatutnya tak ada masalah pun dia ada di situ. Okay. Raster, export. Export pixel value. Okay, you kena pakai extract pixel value and parameter dekat sini you boleh add lah. Okay, add from CSV. Okay. Ini add from CSV and then PSMS. Data dan 3. Okay. So ini you boleh export pakai pixel extraction ni. And then you nak pakai type point biasa kita buang, okay, mask biasa kita buang, kita band saja. Okay. And then window size sama ada you nak pakai, okay, on a pixel basis ataupun you nak pakai 3x3, okay. Biasanya kalau you pakai 3x3, that means you ambil 3 pixel and then you min saja, okay. And then extract. Okay. Itu kalau you nak extract lah, okay. Sama ada you pakai apa nama you right click, dia ada, okay, export, okay, mask, okay, export mask pixel, okay, and then you ambil
okay, dia punya in situ yang tadi, okay, chlorophyll, text data yang you export sebagai CSV, okay, ataupun you export sebagai vector, okay, ataupun you ambil raster, dia ada export, okay, dia ada extract pixel value, okay. Patutnya dia tak ada masalah, ni transact pixel ni saya tak tahu sebab apa dia tadi. Biasanya kalau you highlight yang ni, okay, and then export transact pixel. Okay. So untuk exercise, saya ingat saya share yang okay, ada apa-apa soalan tak? Ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan? Apa tak ada doktor? Ada sih Dato'. Ada? Lisa, ada soalan Lisa? Lisa S555585. Setakat ni tak ada lagi doktor. My Sarah ke? My nama. My S55142. Okay, so okay, untuk you punya task, okay, yang you perlu buat. Okay, now it's time for you to use ISA Snap skill to work with different data. The lab3 folder contain in situ data of chromophoric ataupun colored dissolved organic matter, CDOM in text file. Okay, sebagi you, okay, text file in situ AG adalah CDOM, CDOM, okay, yang bagi color kepada air, dia warna yellow dan sebagainya. Kalau pergi ke estuary tu warna yellow tu because of CDOM, okay. CDOM is an organic, okay, matter. Okay, it's a very tiny particle, okay, less than 0.2 micron, CDOM. So your task is to download an image Monstera L2 for May 14, 2014. Okay, sebab apa kita pakai 2014? Sebab kita ada data CDOM pada tahun 2014. Okay, so kita boleh buat comparison lah. Okay. CDOM daripada model yang kita develop dan CDOM, okay, daripada institut data yang kita collect, dan juga kita buat analisis dekat lab. Okay. And then yang pertama sekali you kena buat adalah reproject the image. Okay, reproject the image. So you boleh pakai reprojection ataupun you boleh pakai mosaicing. And then display the RGB of the modis that include the shape track, okay, in situ data. Okay, and you should focus only on the sampling area. Okay. So saya bagi kat situ, okay, in situ AG, you kena create dia punya pin tools tu, okay, pin tools tu, and then okay, you kena display RGB, RGB image, okay, and then dia RGB image untuk projected, okay, data ataupun projected image yang you dah buat di bahagian 2. And use the pin placing tool to create the shape track data. And number 4, show the spectrum view of all RRS. Okay, seperti part 2 tu, all RRS, part 2 tu. Ya, part 2. Okay. All RS band at sampling station. Okay, so data untuk di situ ni kita ada 20 station. Okay, based on reflectance spectra, how many water types exist at the sampling station? Okay, so you kena identify, okay, dia punya reflectance spectra. Okay, based on reflectance spectra shape, dia based on shape, dia bukan based on intensity, based on shape. Okay, dia bukan based on magnitude, okay, but it's only based on shape, so we know, okay, water types. Okay,
So kalau dia ada 3 different shape of reflectance spectra, so we can say that, okay, there are 3 different types of water. And then briefly describe, okay, the location and spectrum characteristic of each water type. You kena describe the location. Sebagai contoh, kalau you nampak di first type of reflectant. First type, sebagai contoh, dia punya blue band, okay. Dia punya blue is a very low but high in the green. So kita tahu bahawa kalau blue is very low, okay, meaning that it absorb more particle. Okay, biasanya particle ni duduk di mana? Dekat kawasan offshore ke dekat kawasan coastal water. Okay. So setiap satu tu daripada dia punya shape tu, and then you kena describe dia punya location. Okay. Dan sebagai contoh kalau you tengok dia punya spectral shape yang saya tunjuk tadi, okay, ada setengah di kawasan blue, dekat blue wavelength tu dia punya reflectance is high blue but low in the red. So high blue bermaksud bahawa, okay, less absorption of particle. Okay, meaning that less particle lah. Okay, less particle. Okay, less particle. Okay, but increase in dia punya peak at 480. Okay, biasanya dekat mana? Biasanya dekat dengan offshore water. Sebab kita tahu offshore, okay, have low particle. Okay. And then how do you relate each spectrum curve to in situ constituents? In situ constituent. Kalau low absorption in the blue, okay, meaning that high particle. Okay. Because of what? Because particle, especially plankton, okay, pigment, okay, organic matter, suspended particle, they absorb, okay, blue wavelength. Okay. Kalau dia kata high dekat the green, in the green, we know that particle, okay, particle, especially suspended particle, okay, they will scatter the green. That's why green dia tinggi. Okay. Kalau green tinggi, and absorption is very low in the blue, kita tahu dia adalah di kawasan coastal water. And then calculate the CDOM concentration at 380 nanometer using the model below. CDOM equal 0.1525, okay, time X exponent, okay, negative point ataupun power negative 0.9148. Okay, so X adalah RRS 412547. Okay, so you kena calculate X dulu. Okay, macam saya buat tadi, maximum band ratio, that one is a log. Ini dia tak ada log, just a ratio biasa. And then display the CDOM image that includes the ship track, okay, in situ data. Okay, you kena display CDOM image yang you buat nombor 5 and briefly describe the spatial pattern of CDOM in the study area. What is the spatial pattern? Sebagai contoh dekat sini, okay, katakan, okay, kat kawasan ni, so kita tahu bahawa what is spatial pattern. So high concentration, okay, of chlorophyll along the coast, okay, and okay, kalau you nampak kat sini dia punya low concentration, okay, in the offshore water. Okay, so kalau ada contoh special punya pattern, sebagai contoh kat sini, okay, there is a cross shaft transport of high chlorophyll, okay, you boleh cerita lah. Okay. And then what factors do you think contribute to the spatial pattern of CDOM during the field sampling? Okay. Apa faktor yang you rasa contribute kepada spatial pattern? Okay. So CDOM biasanya daripada mana? Daripada, okay, degradation of, okay, kalau dekat dengan ocean, degradation of, okay, ataupun degradation from, okay, phytoplankton. Okay, kalau dengan dekat coastal, okay, daripada mana? Okay, so saya harap you boleh faham. And then saya ingat saya share juga dekat sini. Okay, share.
Macam mana nak ni ya? Saya nak share apa nama PowerPoint kat sini. Lab 3 task supaya you boleh download. So, ada sesiapa tahu macam mana nak share this supaya you boleh download? Tak ada orang pandai. Saya nak share dalam Webex ni. Dia boleh ke dekat ni, dekat and then you boleh download directly. Rasanya tak boleh Doktor. Kat sini tak boleh Doktor. Oh, kat sini tak boleh? Melainkan link saja. Oh, link saja. Saya rasa macam pernah ada orang buat. Invite, manage. Saya malas nak masukkan dalam tu. Tak boleh. Assign sini, share multimedia, share my meeting window. Project image, display dan sebagainya. Okay. So, that's why saya buat ni lah, PowerPoint punya apa nama, note ni. Okay. So, yang pertama display unprojected. Okay. Dengan projected image, you buat comparison antara dua. And then display chip track data. Okay. Chip track data on projected image. Display spectrum view of RRS. Okay. Band. Okay. And then answer question 4A to 4C. Okay, this one for A to 4C. Okay, display CDOM image plus chip track data. And then answer question 5B and 5C. Okay, 5B and 5C. And then display profile tool and correlative plot of satellite derived CDOM and in-situ data. Oh, bawah ni ada lagi. Oh, sorry. Okay, bawah ni ada lagi. Okay, using the profile tool and correlative tool ataupun correlative plot, show the comparison between the satellite measures and in-situ data. So, yang ini yang you perlu ada lah dalam you punya report. Okay, ada 7 perkara. Okay, sekarang tak ada lagi yang confused. Okay, dan sebagainya. So, yang ini saya ingat saya masukkan dalam tu lah kot. Saya masukkan dalam apa WhatsApp, WhatsApp group. So, ada apa-apa soalan tak? Yang tak faham ke, yang so ada apa-apa soalan yang you rasa nak tanya, tak faham, confused, susah? Okey, submit 10 hari daripada sekarang. 10 hari 29 lah. $29.30. 30 hari bulan 4. Okey, submit pada 30 hari bulan 4. So, ada apa-apa lagi yang nak tanya ke apa ke? Ada apa-apa soalan yang lain sebelum kita stop? Tak ada Doktor. Tak ada. So,
Shankar. Yolah. Yang lain, Chong ada apa-apa? Diana, Sabrina, Naili, Syakir, Aliza, Wong, Raja Afifah, Tak ada doktor. ada staff. Tak ada doktor. Tak ada Tasha. Saya tengok nama Tasha ni, you ada hantar ni ke video apa nama? Marine e-video Tasha. Mana Tasha? Tasha hilang. Okay, so kalau tak apa-apa kita jumpa esok, okay, kuliah, okay, pada pukul 4 petang. So kalau ada masalah you kena, saya ingat you kena ni lah, apa nama, tanya semua dalam tu lah, dalam group punya WhatsApp. Okay. So kalau you tanya secara private, okay, mungkin ada orang yang tak faham, dia tak tahu. Okay. So at least apa nama, kita boleh share lah daripada apa-apa soalan pada kawan-kawan yang tak faham. So kalau tak ada, kita jumpa esok. Okay. So Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Okay.